Saya rasa kalaupun kita tak boleh selesaikan 100%, kita boleh selesaikan 70%. Menyelesaikan 70% masalah itu adalah lebih baik daripada kita membiarkan masalah itu makin membengkak. Tambah pula bila kita ada menteri pendidikan macam yang kita ada sekarang. Saya pun tak salahkan dia sebab setiap kali dia buka mulut, dia kena hentam. Buka mulut, dia kena maki. Akhirnya dia buat apa? Dia duduk diam-diam supaya orang lupa dia wujud. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kerana masalah itu akan makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi, insya-Allah lepas ini, tumpuan kita ialah lebih kepada 12 agenda itu. Sebab kita bukan soal nak masuk pilihan raya semata-mata untuk menang besar dan mengambil alih Putrajaya. Saudara-saudari yang pernah ikut saya berceramah daripada 2010, ini kali pertama yang ceramah saya nak masuk pilihan raya, saya tak sebut apa pasal Putrajaya. Tak ada dah. Undi kami dan lepas ini kita akan ambil alih Putrajaya. Tak ada dah. Saya lebih berminat kepada soal jangka panjang. Saya lebih berminat kalau soal kesihatan, sistem kesihatan, macam mana kita nak buat ini? Untuk kita pastikan yang tua-tua, terutamanya yang miskin dah. Yang tua-tua yang miskin ini, jangan kita jadi Jepun. Tahu tak dekat Jepun Jepun ada satu kementerian yang tak pernah ada saya ingat di mana-mana negara lain. Kementerian itu namanya Kementerian Kesunyian. Korang gelak. Ministry of Loneliness. Pergi cek. Ada tau Jepun. Kementerian Kesunyian. Sebab apa? Sebab antara masalah utama Jepun ialah tiap-tiap tahun ramai orang tua mati dalam rumah, tak ada orang sedar. Dia duduk seorang. Jepun 30% daripada rakyat dia berumur 65 tahun ke atas. Rakyat Jepun 100 juta. Ada 35 juta orang tua duduk seorang-seorang, tak ada orang jaga dan miskin. Dari satu minggu ke satu minggu ada je orang mati, tak ada orang sedar. Sedar-sedar seminggu kemudian, sebulan kemudian orang dia mati. Sampaikan kerajaan Jepun kena buat satu kementerian baru, nama Kementerian Kesunyian tahun 2021 untuk memastikan orang tak sunyi, terutamanya orang tua. Korang gelak memang betul. Itu masalah negara. Supaya yang muda-muda ni ambil tahu pasal yang tua. Tanya dia, jangan dia mati seorang-seorang. Kita satu hari nanti kalau tak berhati-hati soal kesihatan itu jadi macam itu. Yang tua, yang miskin, dia tak ada wang. Dia sakit, dia jaga sendiri. Lama-lama dia mati, tak ada orang pergi cek dia pun. Takkan kita nak biarkan 20 tahun daripada sekarang, yang tua-tua, dia hidup miskin dan kebuluran, papa kedana. Dia menjadi poverty, orang kata hidup yang sangat daif. Tambah kita yang dalam dewan ini, saya ingat kita yang dalam dewan ini ada sedikit rezeki yang lebih baik lah. Takkanlah kita sebagai sebuah masyarakat, kita nak hidup menjadi masyarakat yang kata, nasib engkau lah, kau orang tua, kau miskin, kau matilah seorang-seorang. Aku kaya, aku tak apa, aku boleh jaga diri aku. Yang tua-tua ini, nasib engkau lah kalau kau miskin. Tak boleh. Jadi kita kena fikir daripada sekarang. Sistem yang ada ini sudah tidak mampu. Wang tak cukup, hospital tak cukup, doktor tak cukup. Takkan nak tunggu jadi dulu tahun 2020, katakanlah tahun 2035 Datuk Seri Anwar masih lagi Perdana Menteri. Bayangkan Anwar Ibrahim mengumumkan, saya dengan ini melantik Ramanan menjadi Menteri Kesunyian. Takkan hanya menyentuh. Jadi sebab itu, kita kena mula daripada sekarang. Memang bosan. Ceramah dan juga platform bersama, dia tak sama dah macam ceramah-ceramah yang dulu-dulu, yang membakar, yang nak ambil alih.
Sebab saya lebih tua sekarang berbanding dengan 10 tahun yang dulu. Saya tahu bahawa saya dah sampai ke satu pusingan yang keutamaan saya itu berbeza daripada dulu. Dulu saya ingat dengan tenaga yang masih muda, peranan saya ialah membantu berlakunya peralihan demokratik supaya ada persaingan di antara parti-parti politik, supaya tidak dibolot oleh satu kumpulan saja kerana power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Kalau dia kontrol dia saja, memang jadi yang macam kita tengoklah 1MDB tak 1MDB-nya. Tugas itu saya ingat saya dah selesaikan pada usia yang lebih muda. Bila dah sampai 50 tahun, umur 50 ini, keutamaan saya berbeza. Keutamaannya ialah menyediakan yang muda-muda. Keutamaan saya ialah mengajak masyarakat untuk mula berbincang secara serius perkara-perkara yang sukar dan rumit yang ahli politik lain tak nak bincang. Sebab ahli politik lain akan cerita semua benda cantik-cantik saja. Kami telah bagi 18 bilion. Yang satu lagi akan kata kita akan pastikan kebangkitan Melayu. Yang DAP-nya dengan cerita DAP-nya, yang BN-nya, insya-Allah kalau kita menang, kita akan dapat memeluk Datuk Seri Najib selepas ini. Satu-satu dia, tak ada seorang pun nak cerita ni yang pasal doktor tak cukup, yang orang tua, yang muda tak ada kerja, gaji tak naik, tak ada. Sebab yang itu bosan, yang itu payah, yang itu tidak akan menarik orang tepuk tangan gila-gila. Sebab yang itu kalau lebih banyak rakyat dengar, lebih stres rakyat. Dia lagi makin tertekan, macam itu ke? Jadi ahli politik, dia tak suka cerita benda-benda yang macam itu. Biarlah tugas itu diambil oleh bersama.